Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membentangkan bicara tuntas berkaitan syarikat Astro Malaysia Holding Berhad. Astro Malaysia Holding Berhad adalah merupakan salah sebuah syarikat yang telah diperbandankan di Malaysia dan beroperasi di bangunan Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Pada tahun 1996, Astro Malaysia Holding telah memulakan perkhidmatan televisyen berbayar yang pertama di Malaysia yang mengandungi 22 saluran televisyen dan 8 saluran muzik. Kini, Astro merupakan rangkaian televisyen berbayar yang terbesar di Malaysia. Seperti yang dapat dilihat, Astro juga terbahagi kepada 5 subto, iaitu TV dan radio, jualan dan kandungan media, media digital dan penerbitan, runcit dan lain-lain. Bagi penerangan secara lanjut, saya akan serahkan kepada saudara Syami untuk meneruskan perbincangan. Seterusnya, saya Muhammad Syamil bin Muhammad Dom akan meneruskan bicara tuntas ini dengan menerangkan piawaian yang digunakan oleh syarikat Astro Malaysia Holding Berhad. Seperti mana syarikat lain, syarikat Astro Malaysia Holding Berhad juga menggunakan Malaysia Financial Report Standard iaitu MFRS. Melalui laporan tahunan 2016, kita dapat melihat bahawa pindaan telah dibuat, iaitu pindaan kepada MFRS 10, MFRS 12 dan MFRS 128, iaitu berkuat kuasa dari 1 Januari 2016. Seterusnya, pelaburan dalam anak syarikat bermaksud syarikat induk memiliki pegangan saham melebihi 50% dan ke atas dalam anak syarikat tersebut. Ini dapat dilihat seperti mana yang berada di dalam slide, iaitu melalui dari nota 14, iaitu Astro Malaysia Holding Berhad telah memegang sebanyak 100% pegangan saham dalam syarikat Astro Brunei Sdn Berhad. Selain itu, terdapat juga beberapa syarikat yang telah dipegang oleh Astro Malaysia Holding Berhad seperti yang tertera dalam slide di belakang. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai pelaburan dalam syarikat bersekutu. Sebelum itu, saya akan menerangkan apa itu syarikat bersekutu. Syarikat bersekutu adalah apabila syarikat induk memiliki anak syarikat dan anak syarikat tersebut membuat pelaburan ke sesuatu syarikat yang mempunyai kawalan antara 20% hingga ke 50%. Seperti yang kita dapat lihat, pelaburan dalam syarikat bersekutu Astro, kita dapat melihatnya di nota 15 pada kunci kira-kira yang telah disatukan. Seperti yang kita tahu, di dalam kunci kira-kira yang telah disatukan, pelaburan dalam anak syarikat bersekutu ini akan dikategorikan sebagai aset dan tidak dikategorikan sebagai equity seperti anak syarikat yang lain. Okey, seperti yang kita dapat lihat pada nota 15, syarikat-syarikat anak bersekutu yang telah dipegang oleh ASSB seperti Crystal Astro Berhad, negara yang telah memperbadankannya adalah di Brunei, dan kepentingan yang telah dipegang oleh Astro Malaysia Berhad adalah sebanyak 40.9% pada tahun 2016. Manakala syarikat-syarikat bersekutu yang telah dipegang oleh MMTSB adalah Advanced Wireless Technological Sdn Berhad yang telah diperbadankan di Malaysia, yang telah mempunyai pegangan saham sebanyak 25% untuk tahun 2016. Seperti yang kita dapat lihat pada nota 15, bahagian bersih dan rizab telah dipegang oleh Astro adalah sebanyak 27,924,000. Seperti yang kita dapat lihat, pelaburan ini akan dikategorikan sebagai aset. Saya akan meneruskan perbincangan selanjutnya. Di sini saya akan menerangkan tentang pelaburan dalam usaha sama. Astro telah membuat usaha sama dengan dua buah syarikat. Yang pertama Spark Asia TV, yang kedua Red Communications Sdn Berhad.
Di dalam Spark Asia TV, Astro telah memegang saham sebanyak 30% dan Red Communications Sdn Bhd Astro telah memegang sebanyak 20%. Seterusnya saya akan menerangkan tentang muhibah. Muhibah merupakan salah satu konsep perekonomian yang bermaksud nilai sesebuah entiti melangkaui nilai aset daripada anak syarikat. Seperti yang kita dapat lihat, not muhibah yang ada di slide, Astro memperolehi muhibah sebanyak 10.230.000. Muhibah ini akan digunakan pakai apabila berlakunya rosok nilai oleh anak syarikat. Seterusnya saya akan bincang berkenaan urus niaga antara anak syarikat. Seperti yang telah termaktub dalam MFRS, urus niaga antara syarikat induk dan anak syarikat tidak akan direkodkan apabila laporan kewangan disatukan disediakan. Sebagai contoh, urus niaga antara syarikat Astro adalah seperti berikut. Kita boleh tengok dalam slide itu, antaranya urus niaga antara kumpulan UTSB. Keseluruhan urus niaga antara kumpulan UTSB adalah sebanyak 5.204.000. Seterusnya kita boleh lihat kumpulan urus niaga antara syarikat yang lain seperti kumpulan Maxis dan lain-lain. Sebagai rumusan, laporan kewangan ini tersenarai dalam Bursa Saham Malaysia. Selain itu, laporan ini juga berasaskan kepada Piawaian Pelaporan Kewangan di Malaysia iaitu MFRS. Dia juga dapat memahami dan mengenal pasti akan kaedah pendedahan laporan yang digunapakai oleh syarikat Astro Malaysia Holdings Sdn Bhd.